Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Bersama saya Hani Yusof dalam rancangan iInfo di mana kita akan membicarakan mengenai dengan isu semasa dan kita juga akan berjumpa bersama dengan individu-individu yang berjaya dalam bidang kerjaya yang mereka ceburi. Istimewa untuk episod kali ini Auda, kita akan membicarakan mengenai dengan satu kemahiran yang menjadi trend dan juga rebut-rebut kata orang. Ianya adalah merupakan bidang videografi. Videografi ataupun pembikinan video ini kian menjadi trend dan pilihan utama untuk menarik perhatian masyarakat. Mungkin dari segi penyebaran informasi, maklumat dan juga mungkin juga dari segi pengiklanan. Oleh itulah ianya satu profesi atau kemahiran yang diburu oleh perusahaan. Jadi bersama dengan kita pada hari ini dalam rancangan iInfo adalah awangku Muhammad Fadullah Iskandar bin Pengiran Muhammad Suud, lebih dikenali sebagai Is, seorang videografer dan pengurus syarikat Constructivist Works. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke rancangan iInfo. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Untuk pertamanya, ingin mengetahui sejak bila Is mula berkecimpung dalam bidang videografi ini? Mulai berkecimpung dalam bidang videografi ini sejak 11 tahun, which is tahun 2010. Atau kira mula berjinak-jinak dalam videografi lah. Lepas itu mulai serius dalam 2014 atau 2014 atau maknanya kira saya sudah membuat company sendirilah dan mengapply license cuma tu je. Ya, jadi sebenarnya kalau dari tahun 2010 adalah mula berjinak-jinak, namun bagaimana mula timbul minat dalam bidang videografi? Kalau minat tu sejak dari kecil dalam umur 10 cuma tu. Pasalnya masa kecil tu ayah saya sendiri mempunyai video kamera. Yeah. So dari sana minjam lah. Lepas tu sambil-sambil tu explore juga pasal time tu camcorder kena panggil. Camcorder. So ini dalam tahun 90-an, 80-an. Ya, dalam 90-an lah, 98 cuma tu. So dari sana saya cuba mengeksplor pasal tema tu masa saya suruh adik saya jadi pelakon. So macam directing juga saya sini baca adik cakap macam mana kali ikutkan. So lepas tu hasil videonya tu aku lihatkan sama my parents lah. Diorang pun ketawa-ketawa juga. Macam lah. Jadi rupa-rupanya minat dan juga hobi dari segi videografi dan juga sebagai seorang pengarah lakonan sudah mula muncul sejak umur 11 tahun lagi. Yes, cuma itulah. Dalam lingkungan masih lagi kanak-kanak. Dan minat tersebut dijadikan hobi dan sekarang sampai membukakan satu syarikat videografi sendiri. Amat membanggakan. Dan bagi penonton-penonton yang mungkin kurang tahu apa sahaja aspek-aspek videografi ini, mungkin boleh dihuraikan apa peranan dan tugas seorang videografer? Sebagai videografer bukan sahaja mengambil gambar, yang paling penting plan sekiranya untuk akan memvideo wedding lah sebagai misalan. Yang paling penting ada storyline macam dari mesti plan lah dari storyboardnya. For example dari makeupnya, macam venue di mana location tempatnya makeup, tempatnya buat wedding atau macam for example sanding lepas tu lepas ambil coverage atau ikut flow-nya lah of the wedding atau you punya agenda-agendanya atau yang di coverage lah. Jadi memerlukan planning dan juga persiapan yang begitu teliti dan mungkin harus mengetahui tempatnya dan juga orang-orang yang ingin dirakam tersebut. Tadi Is ada mengongsikan salah satu genre-nya adalah genre video pernikahan atau perkahwinan. Apa lagi antara hasil-hasil video yang turut dihasilkan? Semata-mata ni saya ada menghasilkan music video, TV drama, TV program juga. Di antaranya TV program yang yang paling
yang ada Hani dalam waktu, which is Kit Sinar. Oh, So I'm rupanya. the editor of the your the rancangan itu. Sekarang baru saya tahu orang di balik tabir. Yes. Rupanya jadi sebenarnya videografi ini merangkumi pelbagai genre. Yes. Bukan sahaja dari segi video-video yang kita ni dapat lihat melalui laman sosial seperti video-video perkahwinan dan sebagainya, tapi rupanya Is juga berkecimpung di dalam menghasilkan video yang untuk tontonan di televisyen dan juga sebagainya. Yes. Dan juga ada drama dan music video kalau tidak silap. Yes. Yang juga dihasilkan oleh company Is sendiri. Baik, jadi antara kemahiran dan juga kualifikasi yang diperlukan sebagai seorang videographer. Kemahiran itu paling penting mengetahui technical side of the camera and video lah. Yang kedua editing juga. Yeah. Pasal itu yang pasal lepas rakam mesti diedit. So kalau nada diedit, which is nada kan dilihatkan. So yang paling penting editing itulah. Pasal untuk apa yang dirakam itu macam ya banyak tu tani rakam. So apa yang hasil tani rakam itu tani potong-potong, so masukkan lagu lagi apa, and pemilihan lagu mesti pandai je ikut feel lagu itu. Macam for example let's say wedding music video ataupun wedding, macam mana feel-nya, macam mood arah video tu. So yang paling penting je mengetahui jenis music juga apa yang dimasukkan dalam video tersebut lah. Jadi satu dari segi technical, mula-mulanya dari segi storyboard dan juga persiapan. Yes. Dua dari segi teknikalnya, mengetahui alat-alat yang digunakan. Tiga juga memerlukan kemahiran penyuntingan untuk menghasilkan sesuatu karya video yang terbaik. Jadi pastinya di dalam profesi sebagai seorang videographer ini memerlukan kemahiran komunikasi, kerana harus berkomunikasi bukan sahaja dengan pelanggan dan juga mereka yang berada, yang dirakam tersebut, mungkin model-modelnya, tetapi juga dengan kru yang dengan bekerja untuk menghasilkan suatu video ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan kepentingan kemahiran berkomunikasi sebagai seorang videographer. Ya, satu itu yang paling penting lah. For example, let's say ada satu projek ni membuat corporate video. So dalam corporate video tu apa yang dimaukan klien tu dari mesti kadang-kadang macam sudah tani berplan sama kru lain, takut lain lagi ceritanya. So mesti sit down sama kru, everyone macam seorang-seorang faham sudah. So dari sana macam seboleh-bolehnya komunikasi ke semua kru itulah. Jadi mungkin ada peranan sebagai kira project manager kan, sebagai seorang ketua di dalam satu projek video. Jadi bukan sahaja mesti clear ataupun sangat clear dan terang dalam segala apa yang disampaikan dan mudah difahami oleh kru-kru, tetapi juga memerlukan satu personality yang decisive, kata orang, yang tahu apa yang diinginkan, apa lagi yang diinginkan oleh klien, pelanggan-pelanggan. Jadi setakat ini bagaimana dengan maklum balas ataupun feedback orang ramai mengenai dengan video-video yang telah pun dihasilkan? So far ramai yang yang paling puas hati macam melihat komen orang, macam ada yang menangis. Satu yang menangis satu, especially wedding video lah, macam sampailah arah hati orang, macam in terms of lagunya, macam cara dalam keseluruhan video tu lah, macam dorang yang penting sampai arah dorang tu lah, apa yang dorang tontonkan itu. Jadi sebenarnya dalam penghasilan video ini bukan sahaja ianya cantik dilihat, tetapi antara video yang terbaik adalah yang membuahkan emosi, yang menimbulkan rasa emosi kepada penontonnya. Mungkin Is boleh mengongsikan lebih lagi mengenai dengan kepentingan mencari dan juga menimbulkan emosi yang tertentu kepada penonton video. Itu macam example for drama, dari skrip itu macam moodnya sedih. So seboleh-bolehnya masa syuting itu macam mana pelakon didirect arah pelakon itu nak nampakkan dia menangis, lepas itu seboleh-bolehnya nangis benar-benar, sebolehnya kalau boleh jiwakan biar ke dalam lagi. So dari sana atu satukan tu sudah editing lagi, masukkan lagu lagi lagu yang bersesuaian sama mood itu. So dari sana yang membuatkan satu scene yang very solid lah untuk
sampai kepada penonton itu. 10 tahun sudah berkecimpung dalam bidang videografi ini. Pastinya ada antara pencapaian yang membanggakan buat Is, mungkin boleh dikongsikan. Pencapaian itulah banyak my hasil karya tu banyak keluar dari di TV sudah dalam beberapa, so macam RTB pun puas hati juga. Dari sana I would say dari sana my achievement sangat membanggakan lah. Dan bagi Is sendiri sebagai seorang videographer, apa antara perkara yang paling Is enjoy, paling Is suka mengenai dengan videografi ini? Adakah mungkin prosesnya sewaktu penggambaran ataupun selepas apabila penghasilan itu sudah dapat dilihat dan dinikmati oleh orang ramai? Yang paling enjoy macam for example kalau start shooting macam kami mengaga location-location yang tidak pernah orang agak. So for example tempat Datuk ada mesti berpermit lagi apa. So macam kami senang-senang sih masuk dia pulang sana, tapi adalah minta surat kebenaran lagi apa. So dari sana macam dapat melihat tempat ini very dah selalu orang masuk lah. Sama juga menjumpa orang-orang baru orang yang talented, for example macam pelakon-pelakon, so macam dapat mengetahui banyak membuat rakan-rakan barulah. Jadi antara perkara yang paling membuatkan Is berasa bergembira sebagai seorang videographer adalah menerokai tempat-tempat yang menarik dan juga berjumpa dengan orang-orang baru dan talent-talent yang baru, di mana Is dapat memperlihatkan kepada penonton di luar akan talent-talent yang terdapat di negara Brunei Darussalam ini khasnya. Jadi sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung, pastinya tadi sudah dikongsikan pencapaian, pasti ada juga rasa-rasanya pengalaman yang pahit dan juga cabaran-cabaran yang dilalui. Mungkin boleh dikongsikan. Pengalaman pahit itu di antaranya adalah macam yang sebagai contoh ada tempat kami syuting ni tempat yang very terlarang. So kadang-kadang macam sepatutnya kami sampai sudah tempat Datuk, sekali orang tu mana ada surat kebenarannya sampai arah kami. So macam dari sana membuatkan mood kami tu untuk syuting boleh duka cita lah, macam boleh hilang enjoy untuk syuting pada masa itulah. So macam itulah yang ada berapa antara cabarannya sebagai seorang videographer, di mana kadang-kadang tempat yang harus diaga, harus diriki dan digunakan untuk satu set penggambaran itu haruslah mendapatkan kebenaran yang sepatutnya. Baik, di dalam menguruskan syarikat ini dan juga penglibatan Constructivist Works di dalam media massa dan pihak swasta, mungkin juga Is boleh mengongsikan growth-nya. Bagaimana ianya bermula sehinggalah sekarang sebagai seorang Constructivist Works ini, sebagai seorang foundernya. Bermula dari bisnes bermula sejak dari saya sendirilah masa itu. Banyak hasil karya saya sendiri yang menghasilkan dari syutingnya, dari editingnya, dari berjumpa meeting sama kliennya, membuat storyboard juga. So masa tu sendirilah. So now masa ini macam sejak saya macam ada masuk dalam dunia wedding itu kira pertengahan lah masa macam dari seorang masa tu sudah berjinak-jinak semua wedding, so banyak kenal sama videographer yang lain. So dari sana aku macam bawa dorang lah ikut sama my team. Dia pulang macam terus masuk macam kalau ada free syuting sama-sama lah, bekerja sama lah cuma tu. Macam bukan saya bekerja sama at the same time begitu bayar. So dorang dari sana lah
Jadi itulah salah satu caranya di mana Is dapat mengumpulkan satu tim yang mempunyai pelbagai kemahiran pastinya. Adakah videographer ini mesti jua pandai editing ataupun adakah Is mengambil orang yang mungkin ini fokus untuk video saja, yang ini pulang editing, seorang lagi sound. Bagaimana tu? Kalau buat masa ni seboleh-bolehnya multitasking lah. Tapi kalau fokus arah macam video saja, ada editing saja, atau ada masalah lah macam tapi mostly banyak yang saya kenal dorang yang banyak multitasking lah. Tapi macam kadang-kadang saya macam mana saya meng-hire tu, macam saya apa yang saya mahukan, macam dia ni bagus arah shooting, so saya ambil ia untuk shooting saja. Macam kalau editing bagus editing, so hire ia untuk editing saja. So adalah di antaranya lah dua-dua tu. Jadi bagaimana juga Is melatih antara members team di dalam kru tersebut? Mungkin ada sesuatu yang harus dihalusi, bagaimana Is make sure pastikan yang mereka ini sentiasa mempertingkatkan kemahiran mereka? Selalunya masa shooting tu lah, masa location tu for example dalam satu rakaman tu aku make sure semua equipment ataupun kamera semua adalah dalam setting yang bagus, setting yang dimaukan lah. So macam every time shooting agak sorang-sorang lah, macam check itu check ini, so atau kirakan quality check lah during during rakaman tu, pasal tu paling penting lah, orang boleh fix arah during post production. Seboleh-bolehnya masa rakaman tu awal sudah setting supaya ada quality yang terbaik lah. Jadi quality check juga bersama dengan cruise adalah sangat penting. Kadang-kadang pernah terjadi sudah direkod, rupa-rupanya memorinya full ataupun tererase. Kadang-kadang ada masalah-masalah teknikal yang juga menimbulkan satu cabaran kan di dalam satu penggambaran. Jadi sebagai pengurus dan juga videographer, adakah Is banyak melibatkan ramai orang tempatan? Masa ni banyak 100% local, which is teman saya sendirilah. Itu yang paling syoknya lah. Mungkin Is juga boleh mengongsikan bagaimana dan juga kenapa Is cuba untuk memastikan yang Is mengambil orang-orang tempatan. Itu di antaranya untuk macam pasal kebanyakan kalau katanya pekerja banyak lokal, semua 100%. So at least macam klien kadang-kadang bertanya semua lokal pasal, so atau at least dorang gembira lah macam atau part of the qualification kadang-kadang. Jadi sebagai satu sokongan lah sebagai sokongan, bakat tempatan yang terdapat di negara kita ni. Baik, kita sudah berada di penghujung ni. Sebelum itu mungkin boleh dikongsikan Is dari segi nasihat dan juga tips-tips kepada mereka yang baru saja berjinak-jinak dengan sebagai seorang videographer ini. So kalau kan mulai berjinak-jinak, seboleh-bolehnya yang paling penting kamera lah. So kamera tu jangan tengok tu macam apa baik dari telefon kah ataupun kamera paling murah. Pasal yang paling penting tadi mencuba untuk memvideo dulu. So yang gear-gear lain tu jangan dulu. Try to master the camera dulu. So once you master the camera, macam sudah masa kamu ambil video tu, tadi melihat video tadi goyang-goyang. Kenapa yang goyang-goyang? Pasal atau artinya berguna tripod. So balilah tripod. Seboleh-bolehnya invest satu-satu lah, macam mahirkan, jangan spend banyak arah gear lah. Seboleh-bolehnya master dulu craft arah memvideo tu. Macam pasal yang paling penting juga mesti mengetahui technical side-nya lah of the camera, macam ia punya shutter speed, ia punya ISO, ia punya aperture, ia punya frame rate sama resolution, white balance juga, supaya video tu colornya balance and supaya balance lah. Itu yang paling penting lah.
Jadi haruslah mereka mencuba berjinak-jinak ini satu persatu, jangan semuanya tarus. Jadi satu persatu insya-Allah ianya akan menjadi satu yang menghasilkan lebih berkualiti lagi penghasilan video-videonya. Bagaimana pula nasihat Is supaya anak-anak muda ni tidak mudah untuk menyerah, terutamanya apabila mereka mempunyai minat di dalam sesuatu bidang. So kalau in general, kalau minat itu seboleh-bolehnya untuk tidak give up teruskan saja macam apa yang kamu buat itu, teruskan saja macam mesti ada keyakinan juga. Anda semestinya macam apa yang tadi buat itu terbaik sudah, seboleh-bolehnya buat lagi yang terbaik. So macam anda semestinya hasil tu bagus di arah mata orang, macam sebenarnya belum berapa tu, sebelumnya upgrade lagi. Mesti anulah, jangan give up lah, macam pasal kalau give up pun ada option lain lah. Option lain diusahakan saja kalau ada option lain lagi. Jadi haruslah kita ni tidak menyanyiakan apa sahaja minat kita ni ataupun mungkin bakat yang sedia ada. Mungkin mula-mula indah berapa ataupun penghasilannya tu. Mungkin kerana apabila kita ni sentiasa membandingkan diri dengan mereka yang sudah berpengalaman, memanglah kan, memanglah indah berapa. Tetapi mula dari sedikit, lama-lama kata orang jadi bukit. Baik, bagaimana caranya untuk penonton-penonton di luar sana ingin mengikuti dan juga mengetahui mengenai dengan penghasilan video dari syarikat Is? Boleh cek arah YouTube juga ataupun Instagram, buat saja Constructivist Works. Dari sana ada keluarlah segala video-video yang pernah dihasilkan. Baik, itulah kita sudah berada di penghujung temu bual kita ni bersama dengan Is, seorang videographer dari Constructivist Works. Katanya jangan pernah menyerah kerana walaupun mula-mulanya ianya agak mencabar, namun apabila kita melakukan sesuatu perkara dari satu persatu, insya-Allah akan mendatangkan hasil yang membanggakan dan yang diinginkan. Itu sahaja untuk episod pada kali ini bersama saya Hani Yusof di dalam rancangan iInfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.